Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tahniah diucapkan kepada bakal jemaah haji yang sedang dan akan mengerjakan ibadah haji. Mudah-mudahan dengan jemputan Allah sebagai tetamu Allah, kita merasa gembira dan bersyukur dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Peluang inilah yang kita kena gunakan kita sebagai tetamu Allah untuk kita mengerjakan ibadah haji kerana Allah sebagaimana tuntutan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrahmu kerana Allah. Mudah-mudahan semua bakal haji yang menunaikan haji tahun ini mendapat haji yang mabrur, kerana inilah tujuan dan matlamat kita menunaikan ibadah haji adalah untuk mencari keredaan Allah. Dan bila Allah Ta'ala redha, insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan syurga bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji yang mendapat haji yang mabrur. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-74 insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-114 dan ke-115 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Zalika zikra lizzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan dirikanlah sembahyang, solat, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal kebajikan, terutama solat, itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang yang mahu beringat. Dan sabarlah, wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang yang berbuat kebaikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kata zulafa adalah bentuk jamak dari kata zulfa, iaitu waktu yang saling berdekatan. Perkataan Muzdalifah ataupun tempat mengambil batu-batu untuk melontar ketika melaksanakan haji, ianya dipanggil begitu kerana berada berdekatan dengan Mekah dan berdekatan juga dengan Arafah. Seterusnya, lafaz innal hasanat bermaksud sesungguhnya kebaikan,
kebaikan, iaitu perbuatan baik yang didasari oleh keimanan dan ketulusan. Sementara yuzhibanas sayyiat bermaksud akan menghapuskan keburukan, iaitu perbuatan buruk serta mengandungi makna bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kecil apabila seseorang itu mengerjakan amal-amal soleh, serta mengandungi makna bahawa amal soleh yang dilakukan secara tulus dan konsisten akan dapat membenteng dirinya dan terhindar dari keburukan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa perkataan al-hasanat, iaitu kebaikan-kebaikan, ada yang memahami perkataan tersebut dengan perincian yang khusus, iaitu solat ataupun istighfar. Tetapi pendapat yang lebih baik adalah memahaminya dengan pengertian yang umum. Akan tetapi keburukan tidak seharusnya difahami dalam pengertian umum. Ianya mestilah difahami secara khusus, iaitu sebagai keburukan kecil. Bahawasanya ayat ini difahami sebagai amal kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa kecil. Ianya difahami oleh para ulama dari sekian banyak riwayat. Antara lainnya adalah tentang seorang lelaki yang mencium seorang wanita. Kemudian dia datang menyampaikan kesalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang itu berkata, "Apakah ayat ini diturunkan berkaitan diriku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagi sesiapa pun yang melaksanakannya dari umatku." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada dan susuli keburukan dengan kebaikan. Nescaya dia akan menghapuskannya." Perkataan muhsinin adalah jamak kepada perkataan muhsin. Perkataan ihsan menurut Al-Harali, sebagaimana dikutip oleh Al-Biqai, adalah puncak kebaikan kepada amal perbuatan. Bagi seorang hamba itu, sifat ihsan akan tercapai ketika dia memandang dirinya pada diri orang lain, lalu dia memberikan kepada orang lain apa yang seharusnya dia ambil untuk dirinya. Ayat ini memfokuskan mereka yang melaksanakan tuntutan ketiga-tiga perkara dalam ayat yang lalu, iaitu beristiqamah, tidak melampaui batas, cenderung mempercayai orang alim, serta melaksanakan solat dan bersabar. Mereka yang melaksanakan petunjuk dengan baik dinamakan sebagai al-muhsinin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-114 dan 115 surah Hud dengan mengatakan bahawa tunaikanlah solat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin, iaitu sempurna rukunnya, sempurna syaratnya dan sempurna hai'ahnya, tata caranya, pada awal siang dan akhirnya, serta pada beberapa malam yang masuk ke dalam siang dan pada beberapa jam siang yang masuk ke dalam malam. Pembatasan waktu ini melengkapi semua waktu solat. Ianya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Petang adalah waktu antara zuhur dan maghrib, iaitu solat asar, solat maghrib adalah isyak yang pertama dan atamah adalah isyak yang kedua, iaitu ketika mega merah telah hilang. Manakala yang dimaksudkan dengan matahari tergelincir pula adalah mulai tergelincirnya matahari sampai ke permulaan malam. Masuk ke dalamnya selain solat zuhur adalah solat asar, maghrib dan isyak. Quranul Fajr adalah solat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Dikhususkan sebutan solat di sini kerana solat merupakan sendi bagi ibadat untuk menyuburkan iman dan menolong mereka dari segala amalan yang lain. Ketahuilah bahawa semua perbuatan kebaikan akan menutupi dosa-dosa kejahatan, kemaksiatan, kerana kebaikan mengheningkan jiwa dan memperbaikinya.
serta menghapuskan perkara yang keji dan merosakkan jiwa. Manakala yang dimaksudkan dengan kebaikan pula adalah amal soleh yang bersifat umum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kejahatan di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar hanya ditutupi dengan bertaubat kepada Allah. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahawa seorang lelaki mencium seorang perempuan lalu datang kepada Nabi mengajukan masalah itu. Seolah-olah dia ingin bertanya apakah yang menjadi kafarah bagi dosanya itu. Maka turunlah ayat ini. Dan dirikanlah solat pada tepi siang. Orang itu berkata, apakah ayat ini hanya untuk diriku sahaja? Lalu jawab Nabi SAW, untuk semua orang yang mengamalkannya dari umatku. Hadis ini memberi peringatan bahawa dosa yang tidak ditentukan had hukuman ke atasnya akan dikafarahkan oleh amal saleh. Namun marhalah taubah, peringkat taubat yang benar adalah seperti berikut. Pertama, mengetahui bencana dosa yang sudah kita kerjakan. Kedua, menyesali diri kerana telah melakukan dosa. Ketiga, menguatkan kemahuan untuk tidak kembali berbuat dosa lagi. Keempat, mengerjakan amal soleh yang menyucikan jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-114 dan 115 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-114 dan 115 surah Hud ini menjelaskan tentang betapa pentingnya melaksanakan perintah solat serta menerangkan tentang waktu-waktu solat yang bermula di siang dan malam yang silih berganti-ganti. Dalam ayat ini juga Allah menerangkan bahawa solat itu tidaklah dilakukan tanpa kita memperoleh sebarang manfaat. Namun sebenarnya, ianya memberikan kita manfaat yang besar, iaitu memadamkan dosa-dosa kita. Justru itu tidaklah benar apabila ada orang yang mendakwa bahawa ibadat solat tidak seperti ibadah yang lain. Jika ibadah zakat dapat membantu golongan miskin, ibadah puasa mengajar kita erti hidup orang susah. Akan tetapi, apa pula solat? Maka jelaslah kepada kita bahawa ibadah solat itu mempunyai faedahnya yang tersendiri. Apabila kita melihatkan isu-isu penyelewengan agama dan ajaran sesuatu yang berlaku di negara kita, kita dapati ajaran pertama mereka adalah meninggalkan solat serta ibadah lain. Contohnya seperti ajaran Ayah Pen yang begitu masyhur dan berpengaruh suatu ketika dahulu. Ibadah solat hanya perlu dilakukan dengan niat sahaja. Apabila seseorang itu hendak solat, memadai dengan niat sahaja. Begitu juga dengan ibadah yang lain seperti puasa dan sebagainya. Jelaslah kepada kita akan kesesatan ini. Bahkan tidak ada asas dan sandaran sama sekali. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan solat supaya dihapuskan dosa-dosa kita. Supaya diteguhkan iman, menjadi benteng daripada melakukan kemaksiatan dan kekejian. Hal ini telah pun kita bincangkan dalam tafsir ayat. Namun, orang yang telah pun melampaui batas dan menyeru kepada kesesatan ini mengatakan yang sebaliknya. Iaitu solat bukan lagi suatu kewajipan. Sesungguhnya solat adalah sebaik-baik amal ibadah bagi seseorang Muslim dan sebaik-baik tempat untuk seorang hamba itu berada dekat dengan Tuhannya. Namun orang yang berpaling dari Tuhannya akan merasakan bahawa solat itu adalah satu perkara yang sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-114 dan 115 surah Hud ini
Setiap Muslim hendaklah menunaikan solat kerana yang menjadi pembeza antara mukmin dan kafir adalah solat. Sesungguhnya, solat adalah jalan yang terbaik bagi seorang hamba untuk memperoleh sabat, ketetapan, meminta pertolongan serta mengadu dan merintih kepada Allah. Sesungguhnya, solat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agama. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.